tengok lu punya kitab Cina cakap begini, Quran cakap begini, sama. Kalau ada persamaan, gaduh tak? Tak ada gaduh. Perbezaan kita simpan bawah kapet. Jangan bincang persamaan aja. Gaduh tak? Jangan gaduh mah. Dan yang paling penting bila kita bincang interfaith, jangan bincang intrafaith. Apa maksud interfaith? Kalau saya tak tahu apa itu Wesak Day, hari Wesak saya tak tahu apa, kita orang Islam tak tahu kan sebenarnya. So tanyalah dia, apa itu Wesak Day, hari Wesak. Dia terangkan, oh Wesak Day itu kita menyambut hari jadi Maulud Buddha. Halo? Maulud lah kan? So mereka, saya tak tahu, dia terangkan, oh rupanya itu hari jadi Gautama Buddha, oh menyambut hari jadinya. Sekarang saya tahu. Terima kasih. Dia tak tahu apa itu hari raya, kita terangkan. Betul? Ini dipanggil interfaith. You tak tahu apa tentang I punya kepercayaan, you tanya, saya terangkan. I tak tahu, saya tanya you terangkan. Itu interfaith. Intrafaith maksudnya, mana masuk akal? Wah, intrafaith kita masuk campur hal kepercayaan agama dia. You cakap itu Buddha atau Tuhan, dia kan mati, dia kan lahir. Dia boleh cakap menyambut kelahirannya. Dia lahir dan dia mati. Dia macam saya manusia mah, mana masuk akal dia Tuhan? Mana boleh cakap begitu? Kalau kita cakap begitu, ini dipanggil intrafaith. Bacakan dengan orang Hindu pula. Oh yo, you sembah itu Ganesha. Ganesha kan kepala gajah. Mana masuk akal? Macam mana itu gajah dengan kepala boleh sambung ke manusia? Kita tak boleh cakap begitu. Tak boleh bincang begitu. Itu dipanggil intrafaith. Ini akan berlaku gaduh. Kita tak boleh, kita hanya nak bincang interfaith. Ambil tahu, kena mengenali, itu saja. Tapi bila kita benar-benar, bila kita nak bincang, kita nak cari kebenaran. Saya nak belajar, saya nak cari kebenaran. Di mana-mana kebenaran saya jumpa, saya akan terima. Apa kebenaran saya akan terima. Saya nak cari kebenaran, bukan nak cari kemenangan. Saya bukan nak menang puja. Kalau you nak menang, you menanglah. Saya bukan nak menang, saya nak cari kebenaran. Saya nak mengkaji cari kebenaran. Bagi saya, kalau kebenaran betul-betul terbukti di pihak kamu, kalau betul-betul terbukti di pihak kamu, saya akan tinggalkan agama Islam dan memeluk agama Buddha. Kalau terbukti kebenaran adalah agama Buddha. Tak menamun, sebab saya tak akan jadi begitu bodoh kekalkan ada satu agama yang terbukti salah. Tahu tak apa yang saya tengah cakap? Saya nak dengar daripada mulut dia, saya pun begitu. Cubalah. Faham tak saya cakap apa? Kalau dia kata saya pun begitu, mati sekejap. Saya nak buka minda dia supaya dia tahu saya, oh Lim ni dia memang boleh bincang agama. Dia memang terbuka. Dia memang, kita nak buat dia rasa selesa. Barulah kita boleh bincang isu agama. Kalau saya tak buka minda dia, macam mana bincang? Dan dia dah tahu saya mengkaji agama. Dia dah tahu saya memang terbuka. Kadang-kadang saya akan jumpa dia, Chong saya ada beberapa soalan yang saya tak pastilah nak tanya. So you tanya dia soalan, ingat kan? Mula-mula 10 hingga 20 soalan kacang putih punya. Faham tak? Dia tutup mata pun dia boleh jawab. Jangan bagi itu soalan yang game over punya. Faham tak? Supaya dia rasa, oh dia boleh jawab, dia rasa shock, boleh bincang. Faham kan? Itu macam mula kita punya dakwah. Saya bagi contoh lah macam mana ada dakwah. Senang aja. Ini senang dia susah punya. Percaya kata saya Melayu semua pilih senang. Tak pernah satu kata pun susah punya. Orang Melayu memang manusia yang bagus. Dia suka cari yang senang. Nak kaya pun nak senang, nak cepat. Betul tak? Saya tunjukkan satu cara, saya bagi share satu cara yang sangat mudah. Kalau kita nampak orang bukan Islam, kawan kita lah, Acong, sebenarnya you percaya tak kepada Tuhan? Jawapannya, iyalah, kalau tidak sembah kan. Dia percaya Tuhan kan? Saya percaya Tuhan. Ada marah tak? Tak ada lah. Acong you percaya tak ini alam lah, bumi lah, bintang lah, matahari, alam semua ni, ini ciptaan Tuhan ke? Atau ini Tuhan juga? Dia akan kata ciptaan Tuhan lah. Betul? Acong, I pun percaya macam tu lah. I percaya ada Tuhan dan I percaya alam ni ciptaan Tuhan.
Kita banyak sama lah. Acok, macam mana kamu nak bezakan Tuhan dan ciptaan Tuhan? Di sinilah dia tak boleh jawab. Sebab agama lain memang tak boleh jawab. Kenapa? Kalau tidak, mereka takkan syirik kepada Allah. Sebab agama mereka tidak ajar macam mana nak bezakan pencipta dan ciptaan, Tuhan dan ciptaan Tuhan. Mereka tidak ajar. Islam, agama yang satu-satunya di dunia ini, paling penting adalah ini. Macam mana nak mengenali pencipta dan ciptaan, macam mana nak bezakan supaya kita tidak syirik kepada Allah. So dia tak tahu jawab. Tanya dia, macam mana kamu nak bezakan? Dia tak tahu jawab. Tanya dia balik, kalau you boleh bezakan, you nak sembah Tuhan ke ciptaan Tuhan? Dia kata nak sembah Tuhan. So ada idea tak macam mana nak bezakan? Dia tak tahu. Tanya dia lain pula, supaya dia relax sikit. Acok tak? You boleh bezakan tak lelaki dan wanita? Dia kata boleh lah. Macam mana boleh bezakan? Dia tahu ciri-ciri lelaki begini, ciri-ciri wanita begini. Bagus. You ada keliru tak? Ada kemungkinan tak you tekan perempuan akhirnya kahwin lelaki? Dia kata tak ada lah. Sebab dia boleh beza mah. You ada selalu masuk salah tanda tak? Dia kata tak ada lah. Sebab dia boleh bezakan lelaki dan wanita. You tak keliru. Kalau kamu boleh bezakan Tuhan dan ciptaan Tuhan, kamu akan keliru tak? Takkan keliru, sebab kamu nak sembah Tuhan kan? So macam mana kamu nak kenal Tuhan tu? So dia tak tahu. Saya bagi dia idea. Saya kata tanya dia, Acong, macam ni, you rasa Tuhan dia kekal abadi ke atau tak kekal abadi? Faham tak? Ever living ke atau tak ever living? Jawapannya percaya kata saya, semua akan kata kekal abadi, ever living, Yonghen. Itu dalam bahasa Cina. Tanya soalan kedua, you percaya Tuhan ni kekal abadi? Saya pun percaya. Yang kedua, you rasa-rasa Tuhan ada permulaan tak? Tuhan ada akhir tak? You rasa-rasa? Kita manusia ada permulaan tak? Kita juga ada akhir kan? Lahir dan akan mati kan? You rasa Tuhan dia juga sama macam kita kan? Lahir dan akan mati kan? Tanya dia. Dia kata tak, Tuhan tak lahir tak mati. Dan dua dah. Tanya yang ketiga, kita dalam alam ini, kita semua dalam alam ini, kita terikat dengan masa. Kita ada masa, kita ada ruang, kita ada jisim. Kita terikat kepada masa. Sebab itulah tak ada manusia boleh tahu apa yang akan berlaku esok. Setuju tak? Tak ada sesiapa boleh tahu apa yang akan berlaku esok. Kita terikat kepada masa. You rasa-rasa Tuhan dia terikat kepada masa tak? Kita tak ada masa ilmu depan kan? Tuhan ada ilmu tak? Dia tahu tak apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan apa yang akan berlaku? Tuhan tahu tak? Dia akan tahu. Kenapa dia tahu? Sebab dia tak terikat kepada masa. Dia luar daripada aliran masa. Setuju? Good. Jadi lagi, Tuhan yang sebenar, dia ada keperluan tak? Dia perlu tak udara untuk hidup? Dia perlu tak matahari untuk hidup? Dia perlu tak makan untuk hidup? Dia perlu tak minum untuk hidup? Dia kata, Tuhan tak perlu. Tapi kita perlu tak? Yes, kita perlu. Kelima, tanya dia, Tuhan yang sebenar, dia perlu rehat dan tidur tak? Dia kata tak ada. Cuma, betul tak? Saya pun percaya sama dengan you lah. Lima ini, Tuhan yang kekal abadi, Tuhan yang tak ada permulaan, tak ada akhir, Tuhan yang tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, Tuhan yang tak memerlukan apa-apa untuk hidup, Tuhan tak perlu rehat dan tidur. Saya pun percaya begitu, Jom. Jom, boleh tanya sikit kan? Kan dalam pasaran banyak Tuhan. Boleh tak bagi saya satu nama Tuhan yang orang sembah, yang mempunyai lima ciri ini? Bagi satu nama. Percaya kata saya, apa jawapan dia dapat? Dia akan kata tak ada. Sebab Tuhan yang sembah manusia sebenarnya secara umum, dia akan kata tak ada. Bila dia kata tak ada, tahu tak apa yang telah berlaku? Dia sudah lafaz la ilaha. Dia kata tak ada satu Tuhan dalam pasaran pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini. Itu maksudnya. Betul tak? Tanya dia, kalau Tuhan yang mempunyai ciri-ciri ini, kamu boleh terima tak? Dia kata dia boleh terima. Minta dia baca surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Kalau dia boleh terima, saya kacau lah. Kongsi lah, congratulations lah, kongsi pacai lah, kongsi. Dia kata, tahniah lah, welcome to Islam.
Sebab kamu telah lafaz la ilaha illallah. Senang tak ada dakwah? Tak payah pakai kitab, tak payah pakai apa-apa. Tapi tak cakap tak. Mau lagi? Halo? Ini berat sikit, saya tak tahu orang sini kampung ke, tak tahu boleh sampai level tu. Sebab tu lah tajuk saya cakap dengan pengurusi tadi. Berat, teknikal. Biasanya orang jumpa saya kongsi pengalaman. Ini mau cakap dakwah, cakap dengan orang yang tak dakwah. Benar kan? Nak berdakwah ni kadang-kadang kita akan jumpa atheist. Kata atheist, macam mana nak berdakwah kepada atheist? Saya biasanya ada satu tajuk khas untuk tajuk ni, tapi tak ada masa malam ni, saya bagi sedikit. Orang atheist ni atau free thinker, mereka ni adalah golongan yang banyak pegangan mereka, kitab mereka yang mereka pegang adalah logik dan sains. Mereka punya pegangan dalam hidup adalah logik dan sains. Apa-apa yang masuk akal, apa yang boleh dibuktikan. Pegangan mereka. Sebenarnya orang macam ni senang saja nak berdakwah. Orang atheist ini adalah orang yang apa? Orang yang sudah masuk Islam 50%. Mereka sudah lafaz la ilaha. Mereka tak percaya kepada Tuhan. Betul? Kita hanya perlu buktikan kepada la ilallah. Apa cerita? Senang tak? Lagi senang. 50% sudah dapat. Macam mana terangkan? Tanya dia lah. Nampak tak kotak ni? Ini kotak ni adalah satu kotak yang sangat-sangat sophisticated. Tahu sophisticated itu apa? Sangat-sangat canggih. Canggih dan anggun. Betul? Bagus. Sangat-sangat sophisticated. Ini mesin ini sangat special. Rasa-rasa siapakah yang tahu operate mesin ini? Mesin ini hanya wujud satu saja di surah Al-Furqan. Satu dunia, satu aja di sini. Rasa-rasa siapa yang tahu menggunakan mesin ini, tahu operate mesin ini, tahu mekanisme dalam mesin ini? Rasa-rasa yang mencipta lah kan? Yang bukan yang mencipta macam mana mau tahu? Setuju tak? Sekarang ini nak tanya sikit. Alam ini canggih tak? Canggul tak? Hebat tak alam ini? Sangat-sangat sophisticated. Lebih sophisticated daripada mesin ini, betul? Rasa-rasa siapakah yang boleh ada ilmu tentang alam ini? Siapa yang boleh tahu mekanisme dalam alam ini? Siapa yang tahu operate alam ini? Siapa yang boleh ada ilmu? Tanya dia. Dia akan kata apa? Mestilah pencipta. Kalau bukan pencipta, mesti tak ada orang tahu alam ini. Macam contoh kapal. Itu tadi saya datang dalam Pulau Pinang tau, datang dengan kapal. Tadi saya bangun tidur, tiba-tiba nampak satu kapal kat depan saya. Tentang macam mana semalam angin kuat, besi, langgar besi, tiba-tiba jadi satu kapal. Macam tu. Ataupun itu kapal orang cipta. Alam ini yang begitu sophisticated, begitu canggih sekali, takkanlah wujud dengan sendirinya. Kalau dia kata pencipta, kalau ada pencipta yang mencipta, okey, kena buktilah. Dia mesti ada ilmu tentang alam ini, dia tahu tentang segala-galanya dalam alam ini, betul tak? Dan kalau kita baca Quran, Allah tahu tak alam ini? Allah sebut tak? Dalam Quran ada lebih daripada 1000 ayat yang menceritakan tentang fakta sains. 800 telah terbukti secara saintifik, tak ada satu pun salah. Saya nak tanya, macam mana Quran boleh ada ilmu sedemikian? Tahu tentang alam ini, mekanisme alam ini dan sebagainya. Macam mana? Quran menceritakan tentang kejadian alam. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Quran menceritakan tentang bentuk muka bumi. Quran menceritakan bentuk muka bumi. Surah Al-Dariyat, surah An-Nazi'at, surah 79 ayat 30. Bentuk muka bumi yang sebenar disebutkan dalam Quran. Quran menceritakan tentang matahari. Matahari berputar. Dulu-dulu kita tahu ke matahari berputar? Kita belajar matahari tak bergerak. Quran, sains membuktikan matahari berputar pada paksinya, berputar pada orbitnya. Quran telah cerita perkara ini 1400 tahun yang lalu. Kat mana? Dalam surah Al-Anbiya 1 ayat 33, surah Yasin surah 36 ayat 40. Quran telah
cerita 1400 tahun yang lalu. Quran menceritakan tentang deria sakit di bawah kulit. Surah Nisa surah ke-4 ayat 56. Quran menceritakan tentang bayi dalam rahim ibu. Dalam surah Mukminun surah 23 ayat 14. Dia cerita tentang alangkah berkah izam lahir. Peringkatnya cerita begitu tepat sekali. Tak ada masalah saya nak cerita semua ni, hanya nak bagi contoh macam mana Quran boleh ada ilmu semua ini. Macam mana Quran boleh ada fakta ini. Zaman Nabi apa skop pun tak ada. Ini bahasa baru. Apa skop pun tak ada. Semua ini perlukan skop. Sama ada teleskop yang besar atau mikroskop yang kecil dan sebagainya. Apa skop pun tak ada. Macam mana Nabi boleh ada ilmu ini? Datang daripada dia kan, datang daripada pencipta. Yang paling penting apa tahu? Bukan berapa banyak ayat terbukti secara saintifik. Yang paling penting, tak ada satu pun salah. Manusia boleh teka. Mungkin boleh teka kena 5 ke 10 ke. Tapi boleh teka kena semua tak ada satu pun salah. It's impossible. Pakai logik cakap dengan dia wujudnya pencipta. Satu lagi, gunakan sains. Saya bagi last lah. Masa dah lewat, katanya mau balik rumah lewat. Gunakan sains nak yakinkan mereka sekarang sains begitu maju sehingga boleh bantu kita untuk mengenali wujudnya pencipta dan siapakah pencipta yang sebenar. Tahu tak, dalam penemuan yang paling hebat boleh pakai saintis dalam abad yang ke-20. Do you know what is the greatest discovery by the modern scientists in the 20th century? Penemuan yang paling hebat adalah alam ini sentiasa berkembang. Macam kita tiup belun kan, kalau kita berterusan tiup, belun itu akan sentiasa berkembang. Alam ini macam inilah sentiasa berkembang. Penemuan inilah telah buktikan dua perkara. Alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Lepas tu dia bagi tahu kita secara indirect siapakah pencipta yang sebenar. Okey. Nak panjang ke nak pendek punya keterangan? Penemuan sains hari ini pakar saintis dapat temui alam ini sentiasa berkembang. Macam mana dia dapat temui? Ingat lagi tak pada tahun 1929 Edwin Hubble, seorang pakar saintis, dia gunakan teleskop yang besar cuba melihat bumi ini dan galaksi. Apa dia dapat temui? Dia dapat temui rupa-rupanya bumi ini dan galaksi bergerak jauh daripada satu sama lain. Dan pakar saintis kemudian buat kajian. Rupa-rupanya tahu tak galaksi yang ditemui oleh pakar saintis dalam alam ini sebelum ini dah temui sekurang-kurangnya 250 bilion galaksi dalam alam ini. Dalam setiap galaksi mempunyai tidak kurang daripada 300 bilion stars. Kita tahu tak 300 bilion itu apa? 300 tambah 90 kat belakang. Satu galaksi ada 300 bilion star, bintang. Salah satu bintang yang paling kecil adalah matahari. Tahu alam ini betapa sophisticated. Dan pakar saintis bila lihat 250 bilion galaksi itu, mereka dapat temui rupa-rupanya semua galaksi itu bergerak jauh daripada satu sama lain, berterusan bergerak jauh daripada satu sama lain. Apa yang mereka temui? Rupa-rupanya mereka temui alam ini rupa-rupanya sentiasa berkembang. Itulah mereka penemu yang paling hebat dalam abad yang ke-20. Kenal tak Stephen Hawking? Kenal? Stephen Hawking dia buat reverse study. Tahu tak reverse study? Kalau ikut masa alam ini sentiasa berkembang, kembali kepada masa apa akan berlaku? Alam ini akan mengecil atau mengecil. Dia akan berterusan kira sampai satu tahap dia dapat kira alam ini jadi setitik atau a point of singularity. Pakar saintis boleh kira alam ini sampai setitik. Maksudnya apa? Dia dapat temui rupa-rupanya alam ini ada permulaan. Dia sendiri tak percaya Tuhan. Dia hanya boleh kira sampai setitik. Dia tak boleh kira sebelum setitik. Dia tak boleh kira. Saintis tak boleh kira sebelum. Tapi persoalannya mana datangnya setitik itu? Setakat ini hanya ada satu keterangan. Setitik itu dicipta oleh pencipta. Okay, pencipta yang telah mencipta setitik itu. Daripada setitik itulah kemudian dia berkembang makan masa 14 bilion tahun. Terjadilah alam yang kita ada hari ini. Sebab itulah kita tak boleh digelar sebagai pencipta.
Kita manusia hanya boleh digelar sebagai reka cipta. Kita perlu sesuatu untuk mencipta sesuatu. Pencipta menciptakan sesuatu tanpa apa-apa. So pencipta menciptakan setitik daripada tanpa apa-apa. So di situlah dia berkembang. Maka masa 14 bilion tahun terjadilah alam yang kita ada hari ini. Kita sains bagi tahu kita apa hari ini. Secara indirect, alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Sebab satu-satunya keterangan yang ada, tak ada keterangan yang lain. So bagi orang yang tak percaya kepada Tuhan, dia tak boleh tak percaya sebab hari ini scientifically telah boleh buktikan alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Peringkat yang kedua, siapakah pencipta yang sebenar? Ingat lagi? Nak tahu siapa pencipta yang sebenar, kita kembali kepada perbincangan tadi. Tahu tak, bila alam ini dicipta masa 14 bilion tahun, terjadilah alam yang kita ada hari ini kan? Seluruh alam ini, keseluruhan alam ini, kalau kita belajar fizik, ingat lagi tak? Siapa di sini pakar fizik? Kalau kita belajar kat sekolah kan, fizik kan, dia ajar kita, iaitu segala-gala dalam alam ini, everything in this universe mesti ada terikat kepada masa, terikat kepada ruang, terikat kepada jisim. Mesti ada masa, ada ruang, ada jisim. Dalam erti kata lain, alam ini yang dicipta oleh pencipta ini datang bersama-sama dengan masa, ruang dan jisim. Tapi sebelum alam ini dicipta, kan dia konstan kan sampai setitik kan. Sebelum setitik dicipta, sebelum alam ini dicipta, ada masa tak? Ruang dan jisim tak? Tak ada. Tapi pencipta wujud tak? Maksudnya apa? Sains bagi tahu kita secara indirect, pencipta yang sebenar yang mencipta seluruh alam ini, sebenarnya dia tak terikat kepada masa, tak terikat kepada ruang, tak terikat kepada jisim. Dia di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Maksudnya sains bagi tahu kita apa? Tuhan yang sebenar menciptakan alam ini, dia di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. So siapa-siapa nak jadi Tuhan, syaratnya mesti di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Tengok Tuhan-Tuhan yang orang sembah semua ada masa, ada ruang, ada jisim. Itu panggil apa? Itu ciptaan, bukan pencipta. Dalam Islam, kita percaya tak Allah tahu segala-galanya? Percaya tak percaya? Dulu, macam mana kita dah buktikan Allah ada ilmu? Apa yang telah berlaku, sedang berlaku, apa yang akan berlaku, Allah ada ilmu segala-galanya. Macam mana kita dah buktikan? Hari ini kita boleh buktikan. Macam mana? Allah tak terikat kepada masa. Allah di luar daripada aliran masa. Sebab itulah Allah tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku. Kita terikat kepada masa. Kita tak tahu apa yang akan berlaku esok. Sebab itulah Allah boleh tahu segala-galanya, sebab dia tak terikat kepada masa. Dia di luar daripada aliran masa. Dan ayat ini sebenarnya masa, ruang dan jisim ini menerangkan satu ayat dalam Quran yang kita selalu baca. Surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat nombor 2. Allah Samad. Yang kita terjemah samad maksudnya apa? Allah tidak bergantung kepada apa-apa. Malahan segala ciptaan Allah bergantung kepada Allah. Betul? Itu satu maksud. Maksud kedua,